warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada pagi ini dapat ataupun akan membaca kalam nubuwah. Selain daripada kita baca Quran, kita juga dituntut untuk mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak mempelajari sunnah, nak kenal Nabi, nak kasih pada Nabi, tapi tak membaca ataupun mengkaji ataupun belajar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada artinya. Sebab itu bila kita belajar, pastikan untuk berjaya di dunia dan akhirat ada tajuk ataupun topik ilmu yang kita pelajari yang datang daripada Al-Quran, iaitu tadabburul Quran. Yang kedua, jangan tinggalkan hadis Nabi SAW. Walaupun apa kitab, tuan-tuan baca kitab kuning ke, kitab biru ke, kitab hijau ke, tapi hadis tetap kena belajar. Al-Quran tetap kena belajar. Ada orang kata tak apa kita belajar hak mudah. Hak mudah tu apa? Hak kesimpulan yang para alim ulama telah dibuat. Dia seumpama orang baca terjemahan Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Kerana baca Al-Quran ni dia ada mukjizat dia dengan kalam tu tadi. Begitulah juga dengan hadis-hadis. Walaupun ianya bahasa Arab, tapi perlu bagi kita untuk nak mengambil keberkatan. Kita menyebut benda yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Itu adalah satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau orang tanya saya dalam banyak-banyak ilmu ni, ilmu apa yang paling seronok belajar, maka jawapannya adalah yang pertama Al-Quran, yang keduanya adalah hadis. Sebab dalam setiap satu hadis tu dia bukan, walaupun diletakkan dalam satu tajuk, tapi dalam hadis tu ada macam-macam benda yang kita boleh pelajari. So alhamdulillah, rumah ngaji kita ada pengajian Al-Quran. Saya tak pasti tafsir ada ke tak ada. Ada tafsir? Ada tafsir kat sini? Tak ada tafsir. Sayang, lepas ni cari guru tafsir mengajar kat sini. Ustaz Nizam mengajar. Baik, yang kedua hadis. Alhamdulillah, walaupun kita tak belajar bermula daripada hadis 40, tapi sekurang-kurangnya kita ambil sebahagian daripada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini pun memadai bagi kita untuk kenal agama melalui hadis. Kerana jaminan yang Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagi kalian dua benda. Dua benda ni Nabi tinggal sebagai warisan. Harta pusaka Nabi SAW ada dua. Bukan capal, bukan pedang ke kerih ke, bukan baju besi dia, tapi dia tinggal untuk kita ni kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Ada orang mengaji malah, tapi bab-bab halal dia suka cari. Dia pergi cari capal, dia pergi cari pedang, dia pergi cari baju besi. Tapi datang kuliah ataupun duduk belajar hadis-hadis ni, dia kurang. Kalau tuan-tuan belajar yang ni, tuan-tuan silap-silap bulan, kita nak ambil hadis ni buh kat atas kepala kita. Kalau kita belajar semua-semua, kerana kita tahu betapa hebatnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, sebab tu untuk siapa yang Allah berikan kelapangan dapat belajar ilmu-ilmu yang datang daripada Al-Quran dan juga sunnah.
So Nabi kata, ma in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang dengan dua benda ni, Al-Quran dan hadis, dan tadillu min ba'di, kalian takkan sesat selepas daripada aku. Takkan sesat. Siapa jamin? Nabi SAW. Kitab Allah yang pertama iaitu Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi SAW. Baik. Sekarang kita mungkin belajar ilmu tasawuf dalam kitab Penawar Hati, kitab yang amat bagus. Baik, pada waktu yang sama bila kita gabungkan dengan hadis, dia jadi lelaki cantik. Contoh tajuk yang kita nak baca ni, tajuk cerita tentang tanda cinta Allah kepada hamba. Pasal apa kita nak tahu Allah ni cinta kat kita ataupun tak? Sebab orang bila dicintai, dia akan dijaga dan dipelihara. Sebab tu di sana ada satu istilah dalam ilmu, sama ada ilmu tasawufnya ataupun dalam agama ni, ada satu perkataan. Perkataan ini dinamakan dengan, kita pun selalu sebut, sihat haji, sihat walafiat Ustaz. Okay, so kita sebut sihat, kita sebut walafiat. Apa makna al-afiyah? Ramai orang dia sebut perkataan afiyah, tapi dia tak tahu pun apa maksud al-afiyah yang sebenarnya. Kita berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud dia, Allahumma barik lana. Bukan. Okey, itu doa makan. Doa di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni warjurni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Kalimah wa'afini itu. Baik, kita baca juga ketika doa qunut waktu subuh. Doa qunut, macam mana doa qunut? Okey, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Kalimah afini fi man afait, itulah afiah. Wa'afini itu adalah afiah. Baik, tapi apa makna afiah? Pasal kita macam burung kakak tua, kita diajar untuk berkata-kata tapi kita tak tahu apa yang kita kata. Tapi kalau kita tahu, hebatnya, kita mesti akan ternanti-nanti nak baca doa qunut tiap-tiap pagi. Kalaulah kita tahu, mesti kita akan ternanti-nanti nak baca doa di antara dua sujud pasal nak minta benda ni. Apa dia kalimah afini ataupun afiah ni? Kalimah afini ataupun afiah maksudnya adalah, Tuhan, peliharalah aku sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang baik-baik yang lain. So afini ni diafiatkan kita terpelihara daripada sebarang keburukan. Itu makna afini. Baik. So orang yang sakit kemudian dia sihat, dinamakan dia, dikatakan kepada dia afiah. Okey, dia telah sembuh. Orang yang disembuhkan, sebab apa sembuh? Sebab Allah telah pelihara dia daripada sebarang kemudaratan. Sebab tu kalimah afini ni kalimah yang amat baik. Bila Allah kasih pada seseorang, Allah akan pelihara dia daripada sebarang benda yang tidak elok. Ini pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ke atas seorang hamba saat bila dikasihi hamba tersebut. Sebab tu kita memerlukan afiah. Kita memerlukan afiah daripada Allah, dan kita sentiasa minta Allah memberikan afiah kepada kita. Baik. Jadi kita dah baca dah hadis yang pertama di dalam bab ini. Kita insya-Allah baca hadis yang kedua, muka surat 23, hadis bahagian bawah sekali. Hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah ni bukan calon-calon orang. Dia bukan macam Kak Aisyah yang duduk kat Pulau Sebang tu. Itu Kak Aisyah lain. Okey. Ni Kak Aisyah ni bukan Kak Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin ni yang pertama, dia Ummul Mukminin. Apa dia Ummul Mukminin? Terjemah Ustaz, Ummul Mukminin maksud dia apa? Ummul Mukminin ni ibu kepada orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman, maka dia ibu kepada orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, Aisyah ni dia adalah isteri kepada Nabi SAW. Kalau dah nama isteri pada Nabi baginda ni, sudah pastilah orang yang terpilih sahaja yang dapat jadi isteri Nabi SAW. Baik, yang ketiga, dia pula anak kepada seorang sahabat yang besar, seorang sahabat yang hebat. Baik, kalau anak YB pun kita nak pergi tengok, ini kan pula anak seorang soleh, jadi pendamping Nabi, jadi kekasih Nabi yang bernama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin. Baik. Yang keempat, Aisyah ni dia adalah seorang tokoh ilmuwan.
Aisyah dia adalah seorang tokoh ilmuwan, bukan tokoh ilmuwan sebarangan, dia tokoh ilmuwan kepada semua para sahabat yang lain. Tok guru kepada sahabat. Macam mana dia boleh jadi tok guru ni sedangkan dia perempuan? Sebab dia orang yang hampir dekat dengan Nabi SAW. So dia tahu selok-belok agama ni sebab dia rapat. Sentiasa dengar, sentiasa bertanya, sentiasa melihat. Sebab tu kalau siapa buka kitab fiqh, kita akan dapati nama Aisyah amat banyak. Kerana dia yang menceritakan benda yang orang lain tak nampak, tapi dia nampak. Dan Nabi SAW juga suruh kita ambil ilmu daripada Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Khudhu syatra dinikum an hadhil Humairah. Ambil separuh agama ini daripada Aisyah. Ambil separuh agama. Maknanya daripada ilmu yang banyak ni, separuhnya dimiliki oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ustaz kata apa? Separuh tak kesemuanya. Nak menggambarkan manusia ni kelebihan. Manusia ni dia terbatas. Hebat macam mana pun dia, tetap dia tak mampu nak menyaingi, iaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. So Nabi kata separuh ilmu berada pada Aisyah, pi ambil dekat Aisyah. Jadi Aisyah ni jadi guru kepada para sahabat, dan para sahabat datang bertemu dengan dia daripada masa ke semasa. Mengambil hadis, mengambil pandangan, bertanya tentang sesuatu hukum. Kerana dia lebih mengetahui daripada orang yang lain. Contoh, kalau siapa nak tengok cara ibadat malam Nabi, kita kena tengok Aisyah. Aisyah yang ceritakan apa yang Nabi buat di rumah. Kalau nak tengok tidur Nabi ke, macam mana Nabi menjaga kebersihan ke, dalam bab-bab seharian Nabi ni, kita kena tanya kepada Aisyah kerana dia isteri. Walaupun begitu, ada tak kekurangan? Orang cerita hak hebat, dia tak mau tengok, dia nak cari kekurangan juga. Okey, baik. Ada tak kekurangan Aisyah? Mestilah ada, dia manusia. Apa kekurangan Aisyah ni? Bukan kekurangan, itu sifat tabi'i. Mana-mana orang pun kalau dah nama perempuan, perempuan juga. Tahu macam mana Pak Haji? Setuju dengan saya? Setuju. Okey, baik. Pak Haji setuju. Baik, maknanya perempuan dia ada pembawaan dia, lelaki dia ada pembawaan dia. Antara pembawaan perempuan ni apa dia? Cemburu. Maka dia juga sebagaimana orang lain. Kalau kita kata, apalah kau ni pek lah, cemburu melampau-lampau, relax lah, tak payahlah dia cemburu sangat kat suami kau. Cakap kat dia, mana-mana perempuan tetap Allah datangkan satu perasaan cemburu. Bukan cemburu saja, bahkan kadang-kadang sampai pernah berlaku satu peristiwa. Satu hari Nabi SAW berada di rumah Ummu Salamah. Bila duduk kat rumah Ummu Salamah ni, jadi sampai habis giliran pagi besoknya, Ummu Salamah pun amboi tahu Nabi SAW nak keluar, dia pun masak sedap-sedap. Dia buat cakotiau. Okey, bukanlah cakotiau lah. Apa-apa makanan lah yang contoh makanan yang sedap, baunya sedap, makanan sedap. Nabi SAW orang yang peramah dengan isteri-isteri dia ni, dia tanya masak apa tu. Ummu Salamah kata, hari ni cekencok bang. Janganlah balik lagi, kita makan dulu cekencok. Okey, contohnya. Jadi Nabi SAW dah tengok Ummu Salamah masak apa. Dan Ummu Salamah rasa galat sebab suami dia dah tengok tapi tak sempat jamah. Nabi SAW orang yang amat amanah dan menjaga waktu, dan dia menjaga hak orang yang lain. Kalau dah kata waktu ni hak kepada isteri yang lain, terus dia akan keluar daripada rumah untuk berikan hak itu kepada tuan empunyanya. Jadi dia terpaksa keluar. Tak tunggu kalau kita duduk sekejap, balun dulu, baru kita keluar, kan? Tanya kat mana? On the way. Apa duk kena cak kotiau tengah jalan. Baik. Akhirnya Nabi SAW terus keluar daripada rumah, pergi ke rumah Aisyah. Dan para sahabat pun ikut serta. Abu Bakar ada, Umar ada, dan beberapa orang sahabat yang lain. Jadi Ummu Salamah ni rasa galat, dia pun mungkuk-mungkuk bola tapuai mangkuk siang ni, mangkuk tingkat ni. Mungkinlah mangkuk tingkat, zaman tu tak ada lah mangkuk tingkat. Bola satu bekas, pergi hantar. Bukan jauh mana. Rumah Ummu Salamah je. Rumah Nabi SAW bersama dengan Aisyah. Sebelahnya Hafsah. Sebelah Hafsah, sorry. Okey, rumah Nabi dengan Aisyah, kemudian rumah Hafsah. Selepas rumah Hafsah, depan rumah Hafsah, rumah Fatimah. Okey, Fatimah. Kemudian sebelah kanan sini adalah rumah Zainab. Juwairiyah duduk sebelah sana, dan isteri-isteri yang lain. 5 rumah sebelah kanan, dan bakinya berada di bahagian sebelah masjid, sebelah yang lain. Baik, jadi bila Nabi SAW pergi ke rumah Aisyah ni, daripada rumah Ummu Salamah barisan yang sama. Selang beberapa pintu je pun. Rumah Nabi SAW ni, kalau bilik ni bahagi 3.
Bilik ni dibahagikan jadi 3 bahagian. So satu bahagian tu adalah rumah Nabi SAW dengan Aisyah, iaitu di antara mimbar sampai ke makam yang sekarang ni. So ruang makam, tempat makam itulah saiz rumah Nabi SAW. Yang dalam tu adanya jasad Abu Bakar, Umar, termasuk Nabi SAW. Baik, jadi rumah dia, bila dia keluar daripada rumah Ummu Salamah, terus masuk ke rumah Aisyah. Jadi tak jauh pun, jadi Ummu Salamah keluar bawa makanan. Panggil, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Kak Salmah. Okey, ada apa? Okey. Ni main nak hantar ni makanan tadi masak. Apa namanya, Nabi tak sempat nak makan, nak jamah. Dia kata tak cukup ke masa dulu. Dia dah mula dah. Okey. Tak cukup kata semalam bukan giliran awak tak uli tepung siap-siap awal petang-petang uli jamu makan waktu malam. Ni pagi-pagi time ni barulah nak main. Jadi dia tak suka tu sehingga dia tepis bekas makanan tu, tepis makanan tu yang nak diberikan pada Nabi tu sampai jatuh. Kita tak pelik juga sebab Aisyah ni orang muda. Waktu Nabi SAW wafat, dia berusia 19 tahun, masih lagi peringkat orang kata umur muda sangat lah. Umur muda sangat. Okay. So kalau takat bayar Kak Kiah kita dah boleh penyabur dah. Lain mudah. Tapi dia umur 19 tahun kan. Okay. Jadi 19 tahun ni dia adalah perasaan cemburu, dia tepih, jatuh, pecah. Nabi SAW ni faham dan Nabi taklah marah maksudnya. Cuma Nabi katakan pada dia, wahai Aisyah, ganti balik bekas yang dah pecah tu tadi. Ganti balik. Sebab tu hak orang, ganti balik diminta. Dan walaupun selepas daripada tu Aisyah minta maaf semua, tapi poin nak gambarkan ada perasaan. Ketika Nabi SAW ceritakan tentang kalau tak ada Sayyidatina Khadijah, dia ni suka makan sekian makanan. Okey, baik. Kata Aisyah, tak ada kau perempuan yang lain yang kau boleh sebut nama melainkan dia. Nampak tu kata perempuan tu. So hari ni kalau perempuan cemburu tu, itu tanda biasa. Itu tanda biasalah. Buat apa Haji? Buka badak. Buka badak lah. Buat bodoh ya. Okey, tu pengalaman. Orang pengalaman kita kata buat bodoh je. Baik, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Tapi Aisyah apa sekalipun dia adalah ummul mukminin, seorang perempuan yang subhanallah Allah berikan pada dia kehebatan. Itu pada sisi manusiawi. Setiap kita ni ada sisi manusia kita, dan pada waktu yang sama agama membentuk seseorang, sudah pasti dia adalah seorang insan yang hebat. Baik. Jadi kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba'asa rajulan ala sariyah. Dia mengutuskan seorang sahabat ala sariyah di atas satu tugasan. Sariyah ni kebiasaannya iaitu satu pasukan yang dihantar, sama ada pergi meninjau terlebih dahulu. Kalau perang lah, kalau tak perang dia orang akan balik. Satu batalion lah, satu kumpulan. Okey, ba'asa rajulan, seorang ni dilantik untuk jadi ketua je. Cuma sedikit saya ambil hasil daripada apa yang kami baca dalam hadis-hadis yang lain. Nabi ni bila dia nak lantik seorang mengepalai atau jadi ketua ni, dia akan buat interview. Yang pertama mungkin dia boleh pilih siapa pun yang dia rasa sesuai. Dan yang kedua dia interview. Dan bila dia pilih ni, dia akan pilih orang yang paling tepat. Contoh ketika perang Khaybar, Nabi SAW sudah berkampung hampir 14 hari dah duduk kepung kubu orang Yahudi ni. Okey, tapi tak boleh masuk lagi. Kubu dia kubu yang kuat. Sampailah hari yang terakhir, Nabi SAW tanya para sahabat, siapa yang nak mengepalai untuk masuk dalam tu? Nak masuk jadi ketua lah. Jadi ketua. Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang angkat tangan. Dia kata dia sanggup. Ada lagi sahabat yang lain pun sanggup juga. Sahabat tu sanggup. Sahabat dia sanggup nak pegang bendera dia nak masuk ni. Baik, akhirnya kata Nabi SAW, Nabi tolak semua yang lain. Nabi tanya, mana Ali? Orang kata Ali sakit mata. Ambil MC yang ni tak main sebab sakit mata. Nabi kata panggil dia main, aku nak suruh dia yang jadi ketua. Maknanya Ali tak minta pun, tapi Nabi tahu Nabi nak pilih Ali jadi ketua. Ali datang dalam keadaan mata sakit. Nabi SAW ludah di atas tapak tangan baginda, disapukan pada muka mata Ali. Kemudian Ali terus sembuh pada waktu tersebut, dan Ali yang mengepalai sehingga mencapai kemenangan. Dalam satu peristiwa yang lain, Nabi nak hantar Sariyah juga utusan ke satu tempat. Dan Nabi buat interview. Panggil mai sini. Okey. Aku nak lantik seorang ketua. Jadi
Semua sahabat tak tahu siapa yang akan dilantik. Dan Nabi SAW tanya seorang demi seorang, ma ma'aka minal Quran, apa yang kau ada daripada Quran? Kau ni kata saya kuliah dengan qul huwallah, kita tak kau duduk tepi dulu. Okey, kau pula kau alhaakumut takasur dengan inna a'tayna. Okey, kau duduk kat sebelah juga. Okey, baik. Ini pula siapa? Seorang sampai giliran anak muda ni. Anak muda ni dia hafal surah Baqarah. Ma'i suratul Baqarah. Aku hafal surah Baqarah. Hang hafal surah Baqarah? Dia kata ya. Okey. Qum wa anta amirhum, bangun, engkaulah akan jadi ketua kepada mereka. So maknanya ada sesi interview dan dilebihkan mereka, iaitu siapa yang paling banyak Al-Quran berbanding dengan orang yang lain. Ketika perang Uhud, setelah gugur syahid para syuhada ni nak dikebumikan, Nabi SAW minta dikumpulkan para syuhada di satu tempat. Kemudian Nabi tanya, siapa di antara para syuhada ni yang paling banyak menghafal Al-Quran? Dan dialah orang yang pertama diturunkan di dalam liang. Dan orang yang nak menurunkan jenazah dalam liang juga adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Sebab tu saya tak berkenan tengok di Bukit Buang ni bila ke bumi jenazah. Yang turunkan tu kadang orang entah datang daripada mana. Yang saya tegur adalah 3-4 tahun lepas, orang yang bawa turun jenazah ni tangan dia pegang rokok, tak kisah rokok tapi lagi sambil turunkan jenazah. Saya kata ya Allah. Sebab tu kalau siapa-siapa yang nak turunkan jenazah dalam liang, yang pertama carilah kaum kerabat yang terdekat. Yang kedua orang yang paling terbaik untuk turunkan jenazah. Kerana di sana adalah beberapa bab dari segi keberkatan dan sebagainya. Begitu keadaan. So Nabi SAW pilih orang yang paling terbaik. Baik, fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Nampak? Baik, orang yang Nabi SAW pilih ni, yang utuskan ni, dia kata dia membacakan bacaan surah kepada para pengikutnya di dalam solat mereka. Yang tadi yang dipilih tadi tu, dia pun baca ketika dalam solat, baca satu surah. Okey, baik. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayaqtimu bi qul huwallahu ahad, dan dia tamatkan bacaan dia dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru, ketika mana mereka kembali balik, maka apa berlaku? Mereka pun ceritakan kepada Nabi SAW. Baik, dia kata tadi general kami dia solat. Bila solat dia baca surah, dan dia baca dengan surah qul huwallahu ahad ni penamat kepada bacaan dia. Jadi dia orang pun cerita kat Nabi SAW. Baik, pengajaran kenapa dia pergi cerita dekat Nabi? Pasal para sahabat ni sentiasa duduk, Nabi SAW ni sentiasa dengan mereka. Bila ada orang lain yang buat, dia orang nak tahu, okey ke, nak tahu hukum. Tu yang kita katakan pentingnya ilmu dengan bertanya. Bila kita tengok sesuatu benda, kita jumpa satu benda ni yang mungkin kita tak tahu, kita tertanya-tanya dalam fikiran kita ni, maka jadikan dia dalam bentuk soalan supaya kita dapat jelas dan faham. Baik, maka dia bertanya. Maka bila diceritakan kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Dia faqala saluhu li ayyi shay'in yasna' dzalika. Baik, baginda kata, tanyakan kepadanya mengapa dia melakukan sedemikian. Fasalu, maka dia orang pun tanya. Okey, baik. Faqala li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Bila ditanya pasal apa hang baca surah qul huwallahu ahad ketika sembahyang subuh, pendek sangat, bacalah panjang sikit, lebih kurang macam tu lah kot. Maka dia kata, aku suka kerana di dalam qul huwallahu ahad tu ada sifat Allah. Ada sifat Allah, iaitu pengenalan kepada tauhid, iaitu Allah yang tiada anak, tidak diperanakkan sebagainya. Dan aku suka baca kerana di dalamnya ada nama Allah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbiruh anna Allah taala yuhibbuh, sampaikan pada dia Allah kasih pada dia. Baik, siapa yang tak faham lagi hadis ni, kita cerita balik. Nabi SAW utuskan seorang jadi ketua dalam satu tugasan. So dia orang keluar ramai-ramai pergi dekat satu tempat, satu kampung mana-mana. Bila sampai dekat situ, dia pun solat. Ketika solat, dia baca surah. Dan di antaranya surah yang dia baca tu, dia tamatkan surah tu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Maksudnya mungkin pada rakaat terakhir, rakaat kedua ke, dia baca surah Al-Ikhlas. Jadi dia orang saja nak tanya Nabi, kenapa? Bolehkah ya Rasulullah baca surah Al-Ikhlas? Sebab rasa macam pendek sangat. Sebab Nabi SAW hanya baca kuliah dengan qul huwallah ni pada solat-solat tertentu. Jadi anggapan mereka mungkin kat situ saja boleh, kat tempat lain tak boleh.
Baik, seronoknya Nabi SAW tak terus bagi hukum. Tapi apa Nabi buat? Itu yang kita katakan clear dulu. Seseorang bila dia nak jatuhkan hukum, apa dia perlu buat? Okey, tanya dulu, buat siasatan. Kerana kita tak tahu apa sebab. Okey, contoh. Satu masjid datang mengadu dekat saya tentang imam masjid tu. Minta saya tolong nasihatkan. Saya tanya apa masalah, kenapa suruh saya kata. Dia kata, pokok dengan ustaz dia segan. Saya kata, saya kena tahu juga betul ke benda tu salah. Kalau salah boleh kita tegur. Kalau tak salah, buat apa saya nak tegur? Apa cerita dia? Dia sembahyang subuh pagi Jumaat, ustaz. Imam nombor 1 tak main. Jadi, imam nombor 2 tengok imam nombor 1 tak ada. Jadi, tak ada siapa dah yang boleh tolak jadi imam. Naiklah imam nombor 2. Imam nombor 2 tak hafal surah sajdah. Hafal tapi mungkin tak kuat ingatan dia. Dia baca sangkut. Dia baca sangkut. Dia baca sangkut. Bila dah dia baca sangkut, apa dia buat? Dia berhenti. Dia cabut mic dekat baju dia. Dia pusing belakang, dia bagi kat Bilal. Dia bagi mic kat Bilal. Bilal pun ambil, sambung solat. Okey, sambung solat. Tu imam tadi yang bagi mic ni, dia bukan pergi duduk kat tempat Bilal, dia keluar daripada saf, start motor, cabut balik ke rumah. Okay. Jadi dia orang tanya saya, macam mana ni ustaz ni? Saya pun panggil lah imam tu, jumpa dengan dia, tanya kenapa Haji imam? Dia kata saya tak berapa sihat, dia kata pagi tu. Kemudian adalah sebab dia kata saya pun bagi. Saya kata kalau imam batal solat, dia terbatal solat dia. Maka boleh dia buat macam tu, dia letak mic, dia terus keluar. Tapi jangan keluar waktu time orang tengah sujud. Tahu kenapa tak ada keluar waktu time orang tengah sujud? Yalah, sekali orang tak perasan, apa tak bangun-bangun lagi, rupanya imam dah hilang. So keluar ketika orang nampak. Dan orang yang di belakang kena gantikan, tak perlu nak stopkan solat. Dan saya kata imam pun kalau sekiranya imam tak ingat bacaan, tak payah nak batalkan solat. Teruskan baca apa yang ingat saja, tak ada masalah. Ambil qul huwallah ke mana-mana surah yang pendek, baca, kemudian rukuk dan sujud. Baik, tak ada masalah. So, sebab tu kita kena tahu. Nabi minta sahabat pergi tanya dulu. Kenapa? Untuk kepastian. Supaya hukum ni kena betul-betul dan tepat. Baik, bila dah ditanya, dia pun jawab. Sebenarnya dia kata, aku suka baca qul huwallah. Ni bukan saja-saja nak baca, tapi aku suka dengan surah tu. Jarang di antara kita ni, hari ni, yang suka pada satu surah. Adalah juga. Makcik suka surah apa? Surah Yasin. Siapa surah Yasin? Memang daripada dulu-dulu duk baca surah Yasin. Suka ni lain. Kita nak cari suka ni kerana isi kandungan dia. Yang tu bagus. Sebab tu kalau sesiapa dia suka pada surah-surah tertentu, di atas sebab surah tu ada kesan pada hati dia, ada kebaikan untuk dia sebagaimana sahabat ni. Kenapa dia suka surah Qul Huwallah? Dia kata sebab dalam surah tu ada nama Allah. Dan aku suka baca surah yang ada nama Allah. Maka Nabi SAW kata, pergi cakap balik dekat dia, Allah sayang dekat dia dan Allah juga suka dekat dia. Sebab dia suka akan nama Allah tu tadi. Baik. Apa pengajaran kita boleh dapat? Pengajaran daripada hadis ini, apa sahaja yang kita suka dan benda yang kita suka tu ada kaitan dengan Allah, pasti Allah akan suka balik kepada orang-orang tersebut. Lebih-lebih lagi adalah kalau yang disuka itu adalah sifat Allah. Okey, dalam surah Qul Huwallah ni ada sifat apa? Allah yang Esa. Okey. Mentanzih, menafikan, iaitu sebarang perkara-perkara yang menafikan hak ataupun segala sifat-sifat Allah. Maka itulah yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Ada orang tanya. Sedangkan tak ada pula perkataan ikhlas dalamnya. Kenapa nama surah Ikhlas? Ada orang jawab. Tapi dari segi ilmu tafsir, jawapan tu tak valid. Okey, dinama ikhlas ni kerana ikhlas ni sesuatu benda yang kosong, tak ada campuran yang lain dah. Katakan kalau air ni air yang jernih, tak ada pewarna, tak ada perisa, jernih, semua-semua jernih. Maknanya tak ada campuran yang lain. So ikhlas ni seumpama Allah Subhanahu Wa Taala ni yang tiada campur tangan, ada bantuan, ada Allah yang dua ke yang tiga, tak, Allah yang esa, yang tunggal. Itu maksud ikhlas. Ada orang dia jawab secara logik. Dia kata ikhlas kerana apa? Kerana dia kata nak ceritakan betapa ikhlas ni benda yang tak perlu ditunjuk. Surah Al-Ikhlas, nama surah Al-Ikhlas tapi perkataan ikhlas tak ada. Ikhlas ni tak payah ditulis kat daik. Saya ikhlas. Okey, tak payah tulis. Maka dia tersembunyi. Keikhlasan itu adalah satu benda yang tersembunyi. Sebab tu dinamakan surah dengan surah Al-Ikhlas. Nak menggambarkan bagaimana keikhlasan. Tapi
Kalau ikut ulama tafsir, jawapan tu jawapan yang tak valid. Saya tak apa. Tapi poin nak ceritakan, Allah kasih pada seseorang bila mana seorang tu kasih, walaupun pada sesuatu benda yang ada kaitan dengan Allah. Baik, sebab tu kita hari ni bila kita belajar Al-Quran, kenapa belajar Quran? Kalam Allah. Ke dalam tu ada nama-nama Allah. Dalam tu dianya adalah kalam Allah. Takkan kita tak suka pada benda yang Allah suka. Sebab tu kena ambil sama benda dengan benda ni. Dalam Al-Quran, surah apa yang ada sebut tentang nama-nama Allah? Surah apa? Semua surah ada nama Allah. Okey, satu. Okey, yang kedua ada ayat khusus yang ada nama Allah. Surah apa? Ar-Rahman pun dia juga. Al-Hasyr, surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itu di antara penghujung surah Al-Hasyr yang menyebut sifat-sifat Allah. Siapa yang suka baca, kenapa dia suka baca? Sebab ada nama Allah kat situ, maka dia termasuk sebagaimana apa yang disebut dalam hadis ni, sampaikan kepada orang tu, Allah juga suka kepada dia kerana dia suka menyebut nama-nama Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, so itu pengajaran yang kita dapat daripada kisah ataupun hadis-hadis ni. So poinnya iaitu orang yang suka pada apa yang Allah suka, maka Allah juga kasih dan suka kepada dia. Baik, pesan orang yang suka pada Allah. Di sana ada orang kita tak sampai lah kot, belum sampai makam tu kan. Makam ni sampai rasa kita ni kalau kita cinta dekat seseorang, apa kita nak buat? Nak jumpa, nak duduk dekat, nak tengok, teringat balik tak zaman bercinta dulu. Tengok motor hak sama jenis dengan Pak Wo dia naik. Tengok motor, bukan motor Pak Wo dia, motor orang lain. Tapi sebab orang tu naik motor hak sama jenis, tu pun senyum seorang-seorang. Okay. Kemudian kalau tak boleh tengok tuan mempunyai badan, lalu tengok tiang rumah pun tak apa. Petang-petang naik motor lalu petang batah kan. Tengok daripada jauh pun jadilah. Tengok warna orang yang kita sayang ni, dia suka warna tu, kita tengok warna tu pun kita dah jadi suka. Kemudian kebetulan Pak Wo dia ni suka makan cendol songkam. Okey, baik. Dia lalu tengok cendol songkam pun dia suka. Itu yang katakan bagaimana cinta ni dia akan mendatangkan kesan. Samalah juga kita dengan sesuatu benda. Bila kita kasih ni, nescaya kita akan suka. Kita akan suka kepada sesuatu benda. Di sana ada satu hadis. Orang kalau dah suka, dia sanggup buat apa saja dan teringin nak jumpa walaupun mati. Baik, di sana ada bab, iaitu orang yang suka kasih teringin nak jumpa Allah cepat-cepat. Dia nak jumpa Allah cepat-cepat. Ada Nabi kata man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang kasih suka nak bertemu Allah, Allah juga nak bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dia. Baik, hadis ni boleh diambil dua benda. Yang pertama, ambil hadis ni dalam bab ketika kita beribadat. Kita bertemu Allah tak semestinya mati. Dalam bab ibadat pun, maksudnya bila
azan saja, baik, kita dah siap-siap dah. Sebab apa? Sebab kita nak jumpa Allah dalam solat. Tapi kalau azan, tak apalah, sekejap lagi, maknanya tidak ada perasaan cinta dan kasih sayang. Orang yang cinta ni dia sanggup menunggu. Sebab tu orang buat teka-teki pantun orang Melayu kan, apa dia orang kata, cinta itu umpama kurak, makin digaru makin sedap. Okey, baik. Betul ke? Okey, baik. Tapi pun nak cerita, sebut cinta ni benda yang menyedapkan. Orang lain nampak, gila lah, tengah-tengah hujan duk pergi dating. Tapi tak, orang hak cinta dia tak rasa hujan tu menyusahkan dia. Baik, kita tengok, kita kata, ya Allah, apalah punya sampai tahap macam tu. Okey, saya ingat saya waktu zaman saya jadi warden college. Kita dah ustaz, dia minta jadi warden. Tengok budak-budak duk cinta ni, kadang ya Allah menyampah. Si Pak Wo dia datang hantar makanan. Awak dia ni duduk tingkat 8 tu. Jadi kawasan tu asrama perempuan, orang lelaki tak boleh naik. Apa dia buat? Dia sanggup pergi beli tali panjang-panjang, ambil baldi, ikat kat baldi tu, tali tu, turunkan baldi kat bawah, dia buat nasi bungkus, dia pun tarik baldi di atas balik. Dia kata, syok. Sampai ke macam tu. Tu orang kata, orang yang bila dah cinta ni, dia sanggup buat apa saja. So, Allah kata, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah. Siapa yang suka jumpa, Allah juga suka berjumpa dengan dia. Ada orang, subhanallah, sebelum masuk waktu solat, dia dah prepare diri. Tengok jam pukul 8. Oh, awal lagi. Tengok pukul 12 saja dia dah resah dah. Kenapa resah? Dia kata Zuhur lagi 1 jam. Zuhur lagi 1 jam, dia dah siapkan diri dah. Dia dah mandi, dah bersihkan diri, dah pakai baju semua dah. Buah minyak atar sikit. Okey, kemudian dah tunggu dah. Tunggu apa? Tunggu masuk waktu. Tak pun dia keluar pergi ke masjid, pergi ke surau. Sebab apa? Sebab nak bertemu dengan Allah. Maka orang yang macam tu, Allah juga kasih dan suka pada dia. Maka tak mustahil dia pergi ke akhirat dalam keadaan yang selamat. Dah bahkan dia akan diraikan sebagaimana disebut, wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka akan berseri-seri saat ketika mana mereka memandang akan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika guru kami, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ni, dia tanya dalam kelas macam ni lah. Apa soalannya? Soalan dia kata, atuhibbunallah? Tanya nak murid, kamu kasih pada Allah, cinta Allah? Semua jawab, ya kami kasih dan cinta. Dia kata, anjad, sungguh ke? Semua jawab, sungguh kami cinta. Dia kata, dia ulang sekali lagi, betul ke kamu cinta pada Allah ni? Semua jawab juga, kami suka, kami kasih, semua sekian-sekian. Kemudian dia kata, kalau orang yang cinta dan kasih, dia akan selalu sebut. Orang yang cinta dan kasih ni, dia akan selalu sebut, selalu ucap, selalu baca, selalu buat benda yang Allah suka. Maka itu tanda, setiap orang ni kita boleh nilai sendiri tanda kasih kita punya level, kita kasih ni setara mana. Cek yang pertama sekali, kita nak cek level kasih kita ni bagaimana kita menguruskan solat kita. Kerana solat tu as-salah, hubungan di antara kita dengan Allah. Bila kita jaga yang 4 solat ni, kat situ kita boleh letak level kita kasih pada Allah ni setara yang mana. Baik, yang kedua dalam bab zikrullah. Zikrullah ni pecah 2. Yang pertama zikir yang khusus, yang kedua zikir yang umum. Antara zikrullah ni adalah membaca Al-Quran. Kalau seorang yang betul dia kasih pada Allah, dia tak boleh baca Quran, dia pasti nak belajar kerana dia nak baca kalamullah. Seorang yang kasih kepada kekasih dia hantar surat. Kita bercinta zaman belajar. Zaman tak ada email, internet belum ada. Zaman dulu, zaman pecah kaca, pecah gelas, sudah baca Arab gelas tu. Okey, baik. Hantar surat, buah bedak. Okey, baik, buah bedak. Allahu Akbar. Jadi nak tunggu surat dia, Allahu Akbar, berdebar ni. Tiap hari balik kolej, balik kelas saja pergi tengok peti surat ada ke tak ada. Okey, balik rumah pula. Besok lalu pula pergi tengok lagi. Okey, pergi tengok. Bila tiba-tiba tengok ada surat, ya Allah seronoknya. Tapi kalau berjenis buta huruf, dapat surat, buat apa? Tengok surat, nak baca tak boleh. Samalah juga dengan kita, kalau mengaku cinta tapi tak baca Quran. Dia tak pandai baca, tapi tak nak pula belajar Al-Quran. So maknanya boleh boleh disangsikan akan kecintaan dia pada waktu tersebut. Ada seorang hamba Allah jumpa saya baru-baru ni. Saya dengar ada orang beritahu, ustaz nak mengajar Al-Quran secara percuma. Okey, baik, tak kisahlah. Dia kata, ya, kenapa? Saya nak belajar Quran. Dia ni dah pencen. Tapi waktu
Dia kadang jenis-jenis bos ni, waktu time ada pangkat dulu, dia ada satu action. Tak nak belajar, tak belajar pun, kalau tak tahu pun buat-buat macam tahu dia lah. Bila dah pencin, siapa pun tak nak berkawan. Dulu bos tu garang sangat, waktu time jadi bos. Lepas tu mulalah cari, nak mengajar orang mengajar Quran ni. Bila saya test bacaan dia, memang tak kenal lah. Tak kenal huruf, walaupun dah pencin dah, baru start nak belajar balik. Maka rugi. Bagus dia sebab dia nak belajar, tapi poinnya, dia telah tinggalkan satu tempoh masa yang lama. Sebab tu kalau orang yang betul-betul kasih, dia mesti nak baca Quran. Yang kedua, yang ketiga, apa dia mesti nak zikir, selalu sebut. Selalu sebut. Kita akan selalu menyebut orang yang kita kasih. Yang keempat, kita akan buat apa sahaja yang dia suruh ataupun dia suka. Sehingga dikatakan hubbuka li syai' ta'abbudahu. Cinta kamu kepada sesuatu ni, kamu sanggup memperhambakan diri pada dia. Hamba pun tak apa, buatlah apa sekalipun. Baik, kadang kalau tengok kita dah pergi selesai, saya macam-macam orang main tanya soalan kaitan masalah suami isteri. Kadang kita tengok, ya Allah, sampai dah kena pukul lebam-lebam dah muka. Kata pergi buat report lah. Buat report. Tak boleh Ustaz. Kenapa? Saya sayang lagi kat suami saya. Nampak? Itu yang kata cinta semua. Dah lebam dah pun. Itu yang kata lebam tak apa. Sebab dah cinta. Apa boleh buat? Itu yang kita katakan. Dia sanggup susah demi yang dia cintai. Demi yang dia cintai. Itulah dia yang dikatakan cinta tu tadi. Baik. Maka siapa yang cinta disebabkan sesuatu benda yang ada kaitan dengan Allah, pasti Allah akan balas cinta dia pada waktu tersebut. Ada satu kisah yang lain. 3 orang lelaki ni masuk dalam majlis Nabi SAW. 3 lelaki, dia masuk majlis Nabi. Bila dia masuk majlis Nabi ni, seorang orang pertama ni dia tengok ada majlis ilmu, dia datang, dia duduk depan sekali. Mai orang kedua pula malu-malu, dia duduk kat belakang, celah-celah orang. Datang orang ketiga, tengok-tengok ada majlis ilmu, dia pun berpaling, pergi balik. Nabi SAW kata, nak tak aku ceritakan pada kalian tentang 3 lelaki ni. Nabi kata orang yang pertama ni, dia tengok kebaikan, dia suka pada kebaikan dan dia duduk. Allah juga suka pada dia. Dan Allah berikan pada dia kebaikan yang banyak. Orang yang kedua ni pula, dia datang, dia nakkan kebaikan tapi malu. Allah juga malu pada dia. Orang yang ketiga pula, dia tengok kebaikan dan dia tak suka pada kebaikan, dia berpaling dan Allah terus berpaling daripada dia dan Allah palingkan terus segala kebaikan untuk dia. Sebab tu bahaya. Bila kita melihat sesuatu benda yang baik, apa kita nak buat? Kita tengok, let's say, kita tengok satu benda yang baik, sama ada melihat sesuatu, apa-apa sahaja yang baik, yang ada kaitan dengan agama, yang ada value pada agama, pada akhirat. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Yang pertama, kalau kita boleh buat, kita juga turut serta buat benda tu. Kalau kita boleh join sekali, kita join. Baik, yang kedua, kalau kita tak mampu untuk buat, apa nak buat? Kita tengok kebaikan dan kita tak mampu untuk buat benda ni. Doa, nak doa apa? Itu pula betul tentu. Doa apa? Ya Allah, okey. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan aku sebahagian daripada mereka, ya Allah jadikan aku rezeki untuk buat sebagaimana apa yang mereka perbuatkan. Minta kebaikan tu kita juga dapat. Baik, yang ketiga, kalau boleh bantu mereka, bantulah sekadar apa yang kita boleh bantu. Dan jangan sama sekali membenci kebaikan. Jangan benci kebaikan. Kerana sekali kita benci kebaikan, ditakuti Allah tarik segala kebaikan-kebaikan yang lain dan Allah palingkan terus kita dengan kebaikan itu tadi. Sebab tu yang bahaya. Sebab tu saya tak pelik bila kita tengok ada orang yang dahulunya dia mungkin tersasar daripada hidup. Tapi ketika dia tersasar tu, mungkin ada doa dia yang dia minta saat ketika dia melihat orang yang melakukan kebaikan. Yang penting kita hari ni tak berapa baik ni, kita tengok orang yang baik dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, betapa banyak keaiban aku, banyak dosaku, dia orang yang baik, ya Allah, jadikan aku sepertinya satu hari nanti dan kau ampunkanlah dosa-dosaku ni. Tapi dia masih meneruskan kejahatan dia. Ada seorang perempuan saya jumpa, dia ni kaki kelabing. Duk pi clubbingnya, duk pi cuma dia tak minum arak saja. Tapi hal lain ni semua buatlah. Menari lah, tak tutup aurat, pakaian seksinya. Dia kata dahsyatlah. Okey, tapi dalam hati dia ni masih ada kebaikan. Maksudnya bila dia pandang orang-orang yang baik ni, dia berfikir, ya Allah, bila lah aku dah jadi macam tu. Nampak tak tu? Dia buat benda yang tak elok, tapi dalam hati dia ni tetap ada.
Dia tengok kebaikan, dia tak kata orang ada semua orang ni engkau dah lah jahat. Kemudian orang buat baik kau marah pula. Ni ni jenis Abu Jahal ni jadi susah. Dia dah jahat, dia tengok orang buat baik, dia tak boleh tengok orang buat baik. Ni jenis setan. Setan dia tak suka orang buat baik. Bila dia tengok orang baik, nunjuk dia tu. Tengok orang kawan dia pakai tudung, dia kata tak yalah jadi ustazah sangat. Nampak jenis mulut laser dia. Jenis ni berbahaya. Sebab tu bila kita tak mampu buat baik, jangan mencela kebaikan tu. Tadi minta. Jadi akhirnya bila disebabkan dalam hati dia ni ada lagi kebaikan, dia pandang kebaikan dan dia nak benda tu, cuma mungkin belum sampai masa. Akhirnya Allah datangkan masa tersebut dan dia berubah, dia tinggalkan semua dan dia jadi orang yang baik. Ada orang yang diberikan kelebihan duduk dalam suasana yang baik dengan orang-orang yang baik, tapi dia duduk tengok-tengok, tak elok tu, kalau boleh buat best ni. Nampak dan akhirnya kalau dia buat baik pun dia suka menunjukkan kebaikan daripada orang. Sebab dia nak bagi orang kata dia baik. Baik, akhirnya apa berlaku? Bila dia buat macam tu, dia tak ikhlas. Akhirnya sebab dia duduk pandang-pandang benda yang tak baik tu, akhirnya Allah jebakkan dia dan Allah halalkan dia untuk pergi pada benda tersebut. Sebab tu kalau siapa belajar satu ilmu tasawuf ni, ada satu kata-kata hikmah yang saya hafal daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah. Apa kata? Dia kata maksiyatul urisan izzan wastikbaran. Sorry. Maksiyatul urisat dhullan waftiqaran khairun min ta'atil urisat izzan wastikbaran. Maksiat dosa, seorang hamba Allah yang buat maksiat, dia buat dosa, tapi dengan dosa tersebut dia rasa hina diri dia. Bukankah kita bila kita buat salah tu kita rasa ya Allah teruknya aku, dia rasa diri dia hina. Akhirnya dia bergantung harap dengan Allah. Ya Allah, hamba-Mu ni hamba yang selalu buat dosa. Ya Allah, aku ni selalu salah. Ya Allah, mulut aku ni capuinya. Ya Allah, aku ni selalu buat salah. Ya Allah, Kau ampunkan dosa. Bila dia buat salah, dia teringat akan dosa dia rasa menyesal dan dia rasa bersalah. Dan dia rasa diri dia ni hina penuh dengan segala keaiban. Bila dia pandang orang-orang yang baik tu, dia rasa ya Allah, kerdilnya aku. Nampak? Perasaan macam ni dalam ilmu tasawuf adalah satu perasaan yang baik. Maknanya orang ni signal dia masih hidup. Dia punya signal dia tak rosak lagi. So Allah Nabi pengarang kitab ni kata orang yang buat dosa tapi dia rasa bersalah, dia rasa aib, dia rasa dia kotor, dia rasa dia tak elok, dan dia akhirnya bergantung harap pada Allah. Ya Allah, dengan harapan, dengan kasih sayang Engkau, ya Allah, Kau ampunkanlah hamba-Mu yang hina ni. Lebih baik lagi orang yang buat dosa ni daripada min ta'atin, orang yang buat satu kebaikan. Orang yang buat dosa tapi rasa diri dia hina, akhirnya dia bergantung harap pada Allah, lebih baik daripada orang yang buat satu kebaikan tapi dengan kebaikan tersebut dia rasa diri dia mulia. Okey, aku sekian, aku hebat, aku gitu, aku gini. Akhirnya dia akan pergi kepada takabur. Dan tak mustahil Allah boleh tukar ganti balik. Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, senang saja untuk Allah nak tukar. Satu kisah Syekh Badruddin Hasani, seorang ulama besar yang terdapat di Damsyik, Syria zaman dahulu ni. Ni tahu cerita zaman dahulu, zaman kereta Batman, tahu kereta Batman? Kereta panjang dulu. Zaman dulu lah, zaman orang naik kereta kuda lagi ada lagi. Zaman tu dia ni seorang syekh yang besar. Bila dia seorang syekh yang besar ni, dia berjalan. Kadang pergi mana-mana ni diiring oleh anak murid yang ramai. Tu guru jalan, semua anak murid bukan ikut ni, jaga jalan tu semua ni. Dia masuk satu kawasan tu kawasan saya belajar di kawasan tu, Suq Hamidiyah. Suq Hamidiyah ni satu pasar yang telah berusia 1000 tahun lebih. Pasar tu sampai hari ini wujud. Dan saya belajar di dalam kawasan tu. Kawasan ni kawasan shopping, kawasan tempat orang dia jual barang daripada perkakas rumah ni sampai kepada seluar dalam, ada lampu pun dia jual. Tu nak kata kawasan dulu punya macam-macam. Masuk waktu pagi, keluarnya sudah dah malam. Sebab dia dalam bentuk terowong. Dia ada berapa terowong? 1, 2, ada 4 terowong. Satu terowong tu sejarak 2-3 km dalam satu terowong tu untuk kita nak habiskan. So berjalan lah, tengok kiri kanan ada jualan barang. Satu kali pi, tengok belah kiri, satu kali balik, tengok belah kanan pula. Kemudian pi pula terowong yang lain, mau tak sampai masuk pagi, keluar maghrib. Itu yang kata kadang saya bawa orang Malaysia pergi situ. Sudah-sudah azan maghrib, subhanallah, sehari dah duduk kat dalam tu. Makanan ada, barang, kain baju, semua macam-macam jenis lah. Dengan sibuk orang kiri kanan, nak tukar duit semua dah. Baik, jadi Syekh Badruddin ni masuk dalam tu, kawasan orang ramai yang bersesak-sesak. Jadi anak murid jadi duduk kawal orang, jaga jalan, buka laluan untuk dia.
tiba-tiba ada seorang peminum arak. Seorang pemuda yang minum arak. Peminum arak ni bila dia tengok syekh yang besar, syekh yang dikenali, apa dia buat? Dia rasa malu. Ya Allah, malunya ada orang alim, orang soleh masuk. Apa dia buat? Dia sembunyikan arak kat dalam baju dia ni. Tak, kat celah ketiak dia, baju dia ni. Apa dia buat? Nak ambil berkat. Tumpang nak ambil berkat. Pilah tunduk nak salam dengan syekh. Bila budak-budak ni yang dia jaga ni tengok yang orang yang macam tu peminum arak dengan bau araknya, apa dia buat? Ditepis tangan dia. Ditepis tangan dia. Kau pergi sana. Seolah-olah macam Mak Pi duduk tepi jalan, YB lalu. Okey, orang tengok ni muka Mak Pi ni tolak dia pergi duduk jauh sikit, mencemarkan jalan. Macam itulah bila orang tolak dia, apa dia kata? Pada waktu tersebutlah dia bilang, ya Allah, hinanya aku. Aku ingat engkau je, aku ingat aku ni hina juga, tapi tak sangka sampai sebegitu sekali. Orang yang baik pun tengok aku pun nampak hina. Ya Allah, kalau dah manusia pun pandang aku dengan pandangan yang hina, ya Allah, satu saja aku harapkan, jangan engkau juga pandang aku dengan pandangan yang hina. Nampak? Hanya dengan satu asbab. Sebab macam tu saja akhirnya Allah alihkan, bertukar tempat. Selepas daripada tu, si peminum arak ni dia berubah jadi baik dan dia berada di samping syekh tu, dia pula jadi orang kanan syekh. Budak hak tadi hak tepih tu pula berada di tempat lelaki tu pula. Tu kadang-kadang Allah nak membolak-balikkan hati kita ni bukan susah. Sebab tu poin dia, kasih pada benda yang Allah kasih, insya-Allah dia akan menyampaikan kita kepada kasih Allah. Akhirnya bila Allah kasih, banyak benda yang kita akan dapat kebaikan daripada situ. Baik. Kita ambil satu hadis. Ini hadis yang penting. Hadis ni kena dengan apa hak kita duk cerita tadi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak kali dah kita cerita Abu Hurairah ni. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, satu hari Nabi bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda", bila Allah kasih pada seorang hamba, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Bila Allah kasih pada seorang hamba yang ada kat bumi ni, Allah akan panggil Jibril. Dan apa Allah akan kata? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, Allah kasih kepada seorang, maka fa'ahibbah, hendaklah engkau juga kasih kepada orang ni. Jibril tahu orang ni orang yang Allah kasih. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun kasih kepada dia. Fayunadi fi ahli sama, kemudian dipanggil pula seluruh penduduk langit pada waktu tersebut. Para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah kasih akan seseorang ini, si fulan bin si fulan. Fa'ahibbuh, dan hendaklah kalian semua wahai para malaikat kasihlah kepada orang tu. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua ahli yang ada kat langit ni, para malaikat ni akan kasih, namanya menjadi sebutan kepada ahli di langit. Summa yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diberikan kepadanya, iaitu penduduk bumi juga akan mengasihi dan terima dia di bumi. Lepas tu, bila mana Allah kasih, automatik, walaupun ada orang yang benci, tapi pasti ramai orang akan kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh para malaikat. So inilah yang kita nak. Bila kita buat apa benda yang Allah kasih dan Allah suka, automatik Allah akan jadikan malaikat kasih dan malaikat juga akan kasih. Kemudian Allah akan jadikan para penduduk bumi kasih, akhirnya semua penduduk bumi akan kasih kepada dia. InsyaAllah nanti next kelas kita nanti kita bagi satu doa Abu Hurairah minta supaya Allah kasih kepada dia. Tapi ada syarat. Okey, ada syarat dia. Ada syarat dia kat mana ni? Nanti kita baca hadis yang terakhir ni, insya-Allah kita sebutkan apakah syarat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kasih dan juga suka kepada kita. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ada apa soalan nak tanya? Kalau ada lah. Ada soalan nak tanya? Yang itu sebut soalan ini. Bernazar dengan apa beza bernazar dengan tawassul? Okey, beza. Okey, bernazar iaitu seseorang hukum bernazar ini ada pembahagian di kalangan para alim ulama. Yang pertama, hukum bernazar ini sebahagian mengatakan dia sunat, sebahagiannya mengatakan makruh. Imam Syafi'i kata sunat. Okey, tapi sebahagian mazhab yang lain mengatakan makruh. Kenapa yang sunat tu tak apalah, yang makruh ni saya sebutkan. Kenapa dikatakan bernazar makruh? Sebahagiannya mengatakan bernazar itu adalah ibadat orang kedekut. Faham tak? Bernazar adalah ibadat orang kedekut.
Maksudnya kalau dia dapat sesuatu kebaikan, baru dia akan buat kebaikan. Kalau dia tak dapat kebaikan, dia tak akan buat kebaikan tu. Nampak tak? Okey, so itu dipanggil bernazar ni ibadat orang kedekut. Walau bagaimanapun, mazhab yang lain mengatakan tak, dianya adalah sunat. Kenapa dia adalah sunat? Kerana dalam Quran ni ada ayat. Ayat surah Al-Insan. Yufuna bin nazri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan nazar mereka kerana mereka takut akan satu hari yang mana hari tersebut hari yang amat dahsyat, iaitu hari akhirat. Orang yang bernazar, mereka akan sempurnakan nazar kerana mereka takut. Baik, apakah nazar? Nazar itu satu perjanjian. Nazar seumpama satu perjanjian. Cuma bezanya perjanjian ini dengan perjanjian yang lain. Nazar ini perjanjian di antara kita dengan Allah dalam bab perkara ibadat. Baik, adapun orang yang bernazar dalam bab nazar yang bukan ibadat. Contoh, kalau sekiranya parti yang saya suka ni menang pilihan raya negeri, saya nak botakkan kepala. Okey, contohnya. Yang ni nazar tak payah buat pun tak apa, sebab tak ada kaitan dengan agama. Tak ada kaitan dengan ibadat. Baik, tapi kalau dia kata kalau menang, YB ni menang, saya nak berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Yang ni ada kaitan dengan ibadat sebab berpuasa. So cumanya itulah sebab tu saya katakan sebahagian mazhab kata ibadat orang kedekut. Puasa tu sebab apa puasa? Sebab menang. Kalau tak menang tak puasa dia. Baik. Tapi hukum nazar ni dibolehkan. Dengan syarat nazar tu adalah nazar yang baik. Contoh, nazar-nazar yang baik. Ya Allah, kalau anak saya lahir nanti, saya nak berpuasa 1 hari contohnya. Okey, baik, dia puasalah. Maka hukumnya dia wajib menyempurnakan nazar dia pada waktu tersebut. Maka puasanya dipanggil puasa yang wajib, bukan sunat lagi. Hukum bernazar sunat, tapi melaksanakannya adalah wajib. Contoh lagi, dia ada lembu. Dia tengok lembu dia ni duduk pergi sondol pokok orang apa semua. Satu hari dia pergi kat belakang lembu dia tepuk kat belakang. Pak, dia kata, kau lembu, korban. Tahun depan aku korbankan kau. Bila dia cakap saja macam tu, automatik jadi nazar. Jadi nazar. Maknanya dia berazam nak melakukan sesuatu pada masa yang ditentukan. Pada waktu. Bila dia menazar, tahun depan dia wajib kena sembelih lembu ni. Dan bila mana dia sembelih, hukum sembelih tu adalah wajib. Walaupun pada waktu korban, hukum korban sunat, tapi bila dia bernazar, terus korban tu jadi korban yang wajib. Bila korban yang wajib, dia tak boleh makan lagi daging korban tu, semuanya dia kena sedekahkan. Sampai macam tu. So, dia ada kesan dia. Bila bernazar ni, dia ada kesan selepas daripada tu. Benda yang hukum nazar sunat, tapi kesan melaksanakannya adalah wajib. Itu kita panggil nazar. So, nazar ni seumpama satu keazaman nak melakukan sesuatu dalam perkara ibadat. Baik, next, yang kedua. Yang kedua, tawassul. Apakah tawassul? Tawassul ni daripada kalimah wasilah. Apa dia? Wasilah perantaraan. Perantaraan. Kenapa nak perlukan perantaraan sedangkan kita boleh terus minta kepada Allah? Maka tawassul ni maknanya kita meminta sesuatu benda kepada Allah melalui sesuatu kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan keberkatan yang Allah berikan pada kebaikan itu tadi. Contoh, bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Okey, baik. Ya Allah, ada orang bertawassul dengan mak bapak dia. Ya Allah, dengan kebaikan ibu bapa aku, ya Allah, yang memelihara aku, yang menjaga aku, yang mendidik aku, ya Allah, dan dengan kebaikan kemuliaan yang kau berikan kepada mereka, kau perkenankanlah hajat aku, ya Allah, untuk aku pergi haji pada tahun ni. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Di sana ada khilaf dalam bab boleh tak kita bertawassul dengan orang yang hidup atau yang mati. Sebahagian yang mengatakan tak, orang yang dah mati tidak boleh lagi bertawassul dengan mereka. Hanya dibolehkan bertawassul dengan orang yang masih hidup sahaja. Okey, contoh pergi minta je, ambil berkat sikit, Ustaz tolong doakan sekian. Okey, contohnya. Ada pun bertawassul dengan contoh kubur-kubur, pergi dekat pulau besar, nak bertawassul dengan kubur untuk wali sekian. Yang tu perkara-perkara yang boleh menyampaikan kita kepada khurafat, yang tu kena jauhkan. Tapi di sana ada bab tawassul yang paling terbaik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu kisah. Kisah 3 orang lelaki. Dia orang ni bermusafir. Bila bermusafir, ni hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Cerita dalam bab tawassul. Jadi 3 orang lelaki ni apa berlaku? Dia orang pergi ke satu gua, pergi berjalan sampai malam ni nak kena bermalam lah pasal dah malam. Jadi apa dia buat? Berhentilah kat satu gua, masuk 3 orang dalam gua.
Bila dah masuk dalam gua ni, qadarallahu wa ma syaa fa'al, tiba-tiba satu batu besar jatuh kat depan pintu gua, tutup terus pintu gua. Jadi orang kata, matilah kita, nak keluar macam ni, batu ni tolak tak bergerak, tolak pun. Jadi mereka bincang-bincang, alhamdulillah sebab tu penting ilmu. Ilmu ni kalau ada ni, duduk kat mana pun kita tahu nak buat apa. Jadi dia orang kata tak ada siapa pun yang boleh selamatkan kita melainkan Allah. Dan kita nak tak nak, kita kena berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal kebaikan kita. Minta doa dekat Allah ni, bertawassul dengan amal kebaikan kita. Macam mana nak minta? Orang pertama minta, dia kata, ya Rabb Tuhan, aku ada 2 ibu bapa yang aku amat kasih pada 2 ibu bapa aku ni. Dan aku ni tidak akan makan dan tak akan bagi makan kepada ahli keluarga aku yang lain, melainkan aku dahulukan mak bapa aku. Dia kata, ya Rabb Tuhan, satu hari dia kata aku keluar pergi mencari kayu api, dia kata, dan aku pulang lambat. Bila aku pulang cepat-cepat, aku perah susu untuk nak diberikan kepada mak ayah dia yang dah tua sangat dah ni. Tua yang teramat tua. Tiba-tiba bila aku sampai dekat mak ayah aku dapati kedua-dua mereka telah pun tertidur kerana menunggu aku pulang untuk bawa makanan. Jadi apa dia buat? Dia kata aku berdiri di hadapan mak ayah dia ni, dia berdiri pegang susu tu. Tunggu mak ayah dia bangun daripada tidur untuk dia berikan susu kepada mak ayah dia. Bila dia tunggu tu, sampailah ke waktu pagi dia masih berdiri pegang susu tu. Bila dia tengok pada waktu tu anak dia duduk dekat kaki dia, duduk menangis kerana kelaparan, minta makanan juga. Dia kata aku tak akan bagi, melainkan aku nak berikan terlebih dahulu pada mak ayah. Mak ayah dia jaga, dia pun bagi minum. Dia kata, ya Rabb, tidaklah aku buat kebaikan ini melainkan kerana mak ayahku tadi, kerana mu ya Allah, kerana keredaanmu engkau bukakanlah pintu gua ni. Maknanya dia bertawassul dengan amal kebaikan dia, buat baik pada mak ayah dia. Akhirnya gua tu terbuka sikit. Next, orang kedua pula berdoa. Dia kata, ya Rabb Tuhan, dia kata di dunia dahulu aku meminati, jatuh cinta kepada sepupu dia. Anak kepada pakcik dia, sepupu dia lah. Cinta yang sungguh-sungguh seumpama seorang lelaki cintakan seorang perempuan. Bukan sekadar cinta, aku teringin untuk meniduri perempuan tu. Sampailah satu hari dia kata aku bawa sejumlah wang emas yang banyak dan aku pergi bertemu dengan dia. Apa dia kata? Ambillah duit ini, kemudiannya pula aku nak bersama dengan kau. Apa berlaku waktu tu? Perempuan tu kata dekat dia, wahai si Polan, dia kata, wahai sepupuku, jangan masukkan jari pada cincin yang bukan kepunyaan kau. Jangan masukkan jari kau pada cincin yang bukan kepunyaan kau. Kau tak takutkah kepada Allah? Akhirnya dia kata, aku jadi takut. Kemudian apa aku buat? Aku berikan semua emas tadi itu kepada dia dan aku tinggalkan dia. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan benda yang haram itu, melainkan kerana takut kepadamu, ya Allah. Bukakanlah pintu gua. Maka Allah bukakan sikit pintu gua. Tak boleh keluar lagi. Next, orang yang ketiga pula berdoa. Ya Allah, dulunya ada seorang pekerja. Pekerja ni datang bekerja dengan aku. Kemudian tak sempat dia dah habis kerja. Tak sempat nak bagi gaji, dia balik. Dan dia tak datang lagi. Maka duit dia yang banyak yang ditinggalkan ni, duit gaji dia ni, aku telah kembangkan. Aku beli lembu, beli binatang-binatang ternak. Akhirnya dia pun datang. Setelah beberapa tahun, orang tu datang balik. Datang balik, dia kata, aku nak ambil duit gaji aku. Kata tuan tanah ni, semua yang kau tengok ni adalah duit gaji kau. Dia kata, kau jangan main-main. Dia kata, sungguh, aku telah kembangkan duit gaji kau ni. Akhirnya engkau dah dapat harta yang banyak. Maka akhirnya dia pun berikan pada lelaki tersebut. Ya Allah, tiadalah aku buat kebaikan itu melainkan kerana engkau, ya Allah. Bukakanlah pintu gua. Akhirnya pintu gua terus terbuka dan ketiga-tiga orang mereka dapat keluar. So ni dalam bab bertawassul dengan amal kebaikan. So macam mana kita nak buat ni? Contoh, ya Allah, aku datang ke majlis ilmu, tidaklah aku datang kerana-Mu, ya Allah, maka engkau kabulkanlah apa hajat aku. Tu boleh. Ya Allah, aku baca Quran, tiadalah aku baca Quran ni kerana-Mu, ya Allah, maka engkau kabulkan permintaan aku. Bertawassul dengan amal kebaikan yang kita buat, itu dibolehkan. Itu yang paling terbaik lah. Yang paling terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita pergi mencari makam, kebaikan itu apa yang okey, boleh minta dekat Allah, tak apa. Bukan minta dekat kubur. Boleh, tak ada masalah, minta dekat Allah. Dengan syarat minta dekat Allah. Okey, apakah amalan-amalan kebaikan yang dikasihi oleh Allah? Semua amalan kebaikan Allah kasih. Okey. Semua benda yang amal kebaikan yang Allah perintahkan kita buat, Allah kasih. Sebenarnya ada hadis yang saya nak baca yang terakhir daripada bab ini nanti, iaitu dalam bab macam mana Allah kasih. Boleh cek balik
muka surat 23, hadis yang sebelum ni kita baca. Okey, jawapan soalan orang yang tanya tu saya bacakan hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantu bil harb." Okey, teks poin dia saya kutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarastu alaihi." Baik, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi ni? Tiada ada seorang pun hamba-Ku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai melainkan ibadat yang aku fardukan ke atasnya. Tak, benda yang paling Allah suka melaksanakan ibadat fardu. Okey. Seorang yang buat ibadat fardu, Allah kasih pada dia. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian setelah dia buat ibadat fardu, dia buat pula yang sunat sampai aku kasih. Allah kata, seorang hamba dia buat yang fardu, aku suka. Kemudian dia tambah lagi dengan nawafil, dengan ibadat yang sunat, menjadikan aku lebih suka. Kemudian apa dia lagi? Kuntu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuh, bila aku kasih dan aku suka pada dia, bila Allah kasih dan Allah suka pada dia ni, apa Allah buat? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, Allah akan jadikan pendengaran dia. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, Allah akan jadikan mata dia. Maksudnya Allah pelihara mata, Allah pelihara telinga. Wa yaduhu allati yabtishu bih, Allah jaga tangan. Wa rijlahu allati, Allah jaga kaki dia. Wa in sa'alani la u'tiyanah, kalau dia minta aku pasti akan bagi. Wa la in ista'azani la u'izannah, kalau dia minta berlindung aku akan lindungi dia. Bila Allah kasih. Tapi di sana banyak lagi hadis yang lain. Antaranya bila seorang sahabat bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah wa ahabbu ila Rasul?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang Allah suka dan Nabi suka? Apa Nabi jawab? Uhibbul a'malu ilayya, amalan yang paling aku suka, amalan yang Allah juga suka, adawamuhu wa inqil, sesuatu amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun jumlah yang sedikit. Okey. Apa dia lagi? Antaranya birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Antaranya apa lagi? Solat di awal waktu. Antaranya apa lagi? Al-jihad fi sabilillah. Pendek kata, jawapan soalan sama, jawapan pelbagai. Jawapan ni lihat pada seorang. Katakan kalau seseorang kita katakan Al-Quran tu adalah benda yang Allah paling suka. Bagaimana dengan orang yang tak boleh baca Quran? Dia memang tak mampu baca Quran. Oh, habislah aku, Allah dah tak suka lagi kat aku. Ada lagi jalan yang lain. Jalan sedekahnya, jalan melakukan kebaikannya, bercakap benda yang baiknya. Sehingga Allah jadikan pada tubuh badan kita ni 360 sendi. Pada setiap 360 sendi ni, semuanya ada kemampuan untuk menghasilkan pahala dan menjadikan Allah kasih dan Allah suka pada kita. Yang penting ikhlas dan kita buat walaupun tak mampu buat banyak, tapi jangan tinggalkan, buatlah secara istiqamah, secara konsisten. Mohonlah Allah berikan pada kita taufik dan hidayah insya-Allah. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara mereka-mereka yang hebat dan dikumpulkan kita kat dalam syurga insya-Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.